22 Zulkaaedah 14 Julai, guru SK Batu Gajah maut jatuh bangunan sekolah. Adik tempat lempias nafsu abang kandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Tindakan durjana seorang abang merogol adik bungsunya sejak berusia 11 tahun akhirnya terbongkar selepas dia ditahan dan didakwa di Mahkamah Session Air Keruh hari ini. Lelaki yang berusia 26 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah sejurus 5 pertuduhan dibaca terhadapnya. Mengikut 4 pertuduhan di bawah Seksyen 376B Kanun Keseksaan, tertuduh didakwa melakukan persetubuhan dengan adik perempuannya yang kini berusia 17 tahun yang mana perhubungan itu tidak dibenarkan di bawah undang-undang, hukum agama, adat atau kebiasaan. Kesalahan itu dilakukan di rumah keluarganya di PPRT Kampung Rim Jasin dalam 4 kejadian berasingan iaitu pada Jun 2014, Mac 2018, Mei 2019 dan April 2020 lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh yang bekerja sebagai pengawal keselamatan boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh 10 hingga 30 tahun dan juga sebatan. Tertuduh turut berdepan satu pertuduhan di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan kerana menggunakan kekerasan terhadap mangsa yang sama dengan menyentuh bahagian payudara dengan niat mencabul kehormatan adiknya yang kini masih menuntut di tingkatan 5. Terdahulu pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Mazwin Hashim tidak mencadangkan sebarang jaminan dengan mengambil kira hubungan antara tertuduh dan mangsa adalah adik-beradik. Lelaki itu yang merupakan anak sulung daripada 4 beradik bagaimanapun merayu untuk dilepaskan dengan jaminan selain ibu kandungnya yang berada di ruangan mahkamah terbuka turut merayu agar anak lelakinya itu dilepaskan dengan jaminan memandangkan dia bakal melangsungkan pernikahan pada hujung minggu ini. Hakim Norma Ismail pada penghakimannya kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan tertuduh tidak boleh mengganggu mangsa selain menetapkan 17 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Isu gangguan seksual dan jenayah rogol membabitkan ahli keluarga sendiri semakin menjadi-jadi. Adakah ia menunjukkan institusi kekeluargaan yang sepatutnya melindungi juga tidak selamat dan tidak boleh dipercayai? Dan bagi memperincikan mengenai permasalahan itu di talian Skype ketika ini, pendakwah Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana bersama dengan TV Al-Hijrah malam ini untuk mempercikan mengenai dengan gangguan seksual dan jenayah rogol yang membabitkan keluarga sendiri ini ya Ustaz. Jadi jika sebelum ini ada yang berpandangan kegagalan pengasingan bilik anak ikut jantina ya antara faktor jenayah berkenaan. Jadi pandangan Ustaz Hafiz sendiri bagaimana? Apa antara punca lain yang menyumbang kepada jenayah ini? Baik, bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada TV Al-Hijrah bersama dengan kita pada malam ini. Memang benar pengasingan antara anak lelaki dan perempuan adalah begitu jelas yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang mana Rasulullah mengingatkan dalam hadis wa farraqu bainahum fil madaji'. Hendaklah kamu memisahkan antara mereka itu, tempat tinggal mereka, tempat tidur mereka, ketika mana umur mereka itu disebut dengan umur 10 tahun. Umur 10 tahun ini maksudnya adalah ada yang dah mula baligh dan ada yang belum baligh. Mana kita mendidik anak-anak kita daripada kecil lagi untuk mereka tidak tinggal bersama dalam di katil. Kata Imam As-Subuki mengatakan kalaulah kita tidak ada bilik berasingan, yang dimasukkan oleh para ulama. Jadi Imam As-Subuki, seorang ulama dan mazhab Syafi'i juga mengatakan bahawa kita boleh menggunakan tilam yang berbeza. Saya pernah berpengalaman bersama TV Al-Hijrah dalam beberapa program, antaranya Manjada Wajada, Langit Terang. Kita membantu asnaf-asnaf seluruh Malaysia. Saya pernah pergi ke satu rumah, subhanallah 9 orang anak, tak ada bilik pun. Allah, saya cakap bang, luar biasa bang, tak ada bilik 9 orang anak. Allah ujian dengan anak yang ramai, tetapi alhamdulillah keluarga bahagia, anak pandai. Maknanya
mereka memainkan peranan yang cukup besar. Walaupun anak ramai, bilik tak ada, tetapi dengan keadaan mereka mengasingkan tilam-tilam yang disebutkan oleh, dan tidak ada bersentuhan yang disebutkan oleh Imam As-Subuki. Dan kita boleh lihat juga dalam surah An-Nur ayat 58 yang menjelaskan bahawa anak-anak ini kena meminta izin apabila masuk ke rumah-rumah di waktu ibu atau saudara perempuannya membuka aurat. Contohnya pada sebelum subuh, pada waktu tengah hari panas, selepas isyak. Jadi ibu-ibu dan kakak-kakak yang berada di rumah juga hendaklah menjaga penampilan. Ialah sebab kita buka tudung, tetapi pakaian jangan begitu sendat, nipis, kerana anak-anak kita yang lelaki makin meningkat remaja. Dengan gejala-gejala sosial yang membimbangkan kita dapat lihat dengan media sosial, medsos dan sebagainya, mereka dapat akses dengan benda-benda lucah dengan begitu mudah. Betul. Jadi sebab itu kita perlu pengasingan tersebut. Baik Ustaz, selalunya jika perkara sebegini terjadi, suspek ataupun mangsa akan cenderung untuk menyalahkan orang lain. Jadi pandangan daripada Ustaz sendiri. Betul, kita melihat bahawa perkara ini adalah perkara dia yang utamanya adalah ibu bapa itu sendiri. Sebab ibu bapa lah yang mencorakkan fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Sebab kullu mauludin 'alal fitrah, dalam hadis itu menyebutkan bahawa setiap anak ni lagi cara fitrah. Maka bapanya lah yang mencorakkan anaknya. Jadi perlu dan penting kalau kita berkemampuan mengasingkan anak-anak kita tempat tidurnya, memberikan pendidikan agama, dan kita tidak mahu sebenarnya di luar sana mungkin lebih ramai. Dan kita harap mereka berani ke depan untuk membongkar perkara-perkara yang tidak senonoh ini, sebab kelakuan-kelakuan inilah yang menunjukkan bahawa kita ini sudah berada di penghujung zaman. Yang mana manusia semakin keluar daripada norma-norma kemanusiaan itu sendiri. Baik. Bercakap tentang berada di penghujung zaman ni dalam era yang serba mencabar ini, apa sebenarnya yang perlu ditekankan dalam institusi kekeluargaan walaupun setengahnya mengaitkan dengan faktor ekonomi ataupun cara hidup sesebuah keluarga itu, Ustaz? Baik, saya melihat bahawa kita perlu mewujudkan satu suasana yang baik di rumah. Bi'atun solihah. Anak perempuan saya 12 tahun, 2 minggu lepas dia bercakap pada ibunya, dia keluar darah, maknanya dia mula bercuti lah. Saya pun terkejut. Dan itu pengalaman pertama pada saya. Macam mana saya menghadapi anak yang nak balik. Anak pertama saya, anak kedua saya lelaki umur 11 tahun, dan kita telah memisahkan tempat tidur mereka. Dan apabila kita wujudkan suasana, kita kembali kepada fitrah dengan solat berjemaah, kita baca Quran sama-sama. Dengan cara itu kita bawa anak-anak ke masjid. Saya percaya apabila agama ada dalam sebuah keluarga, kita berjaya untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan tentang maksiat, tentang penzinaan, rogol dan sebagainya. Apapun kita berbalik kepada kehidupan beragama di dalam sesebuah keluarga itu, Ustaz, ya. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah di atas perkongsian yang cukup berisi tadi. Baik, kita teruskan dengan berita yang selanjutnya. Tindakan tangkap dan tarbiyah golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT dilihat langkah baik, tetapi perlu disusuli hukuman yang setimpal. Menurut Mufti Terengganu, Datuk Dr. Zulkifli Muda, dengan hukuman yang bersesuaian, ia bukan sahaja boleh menimbulkan rasa insaf di hati mereka, malah takut untuk mengulangi perbuatan tersebut. Jelas beliau perbuatan LGBT di sisi Islam sama sahaja dengan kesalahan lain seperti mencuri dan sebagainya. Justru tiada pertikaian kerajaan menganiayai golongan ini jika mereka dikenakan hukuman. Jika perbuatan tersebut terus dibiarkan atas tiket hak asasi manusia, dikhawatiri akan membiakkan pelbagai jenis penyakit berbahaya seperti AIDS dan sebagainya. Dan kalau kita ingin benar-benar untuk menjiwai apa yang telah disarankan oleh perlembagaan negara kita, perlu ada satu tindakan. Dakwaan yang mengatakan bahawa golongan LGBT ini akan dizalimi, akan dianiaya apabila dinafikan hak mereka untuk bertindak begitu, itu adalah dakwaan yang salah. Sebabnya kerana LGBT ini bercanggah dengan Islam. Bukan setakat bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan norma-norma kehidupan fitrah manusia.
Beliau berkata demikian ketika ditemui TV Al-Hijrah secara eksklusif di Pejabat Mufti Wisma Sri Iman Kuala Terengganu. Tambahnya, usaha membantras LGBT tidak akan lengkap dengan hanya mendidik sahaja kerana Islam mempunyai hukum hakamnya sendiri terutamanya dalam isu ini. Seolah-olah kita menafikan peranan agama dalam mendidik manusia. Kadang-kadang kita mendidik itu dengan cara menghukum, bukan dengan cara berlemah lembut saja. Kadang-kadang dengan cara kasar pun ada juga mendidik ni. Kadang-kadang dengan cara lembut. Sepertilah cikgu sekolah. Kadang-kadang menggunakan rotan, kadang-kadang menggunakan kata-kata nasihat. Begitu juga dengan golongan LGBT, masyarakat perlu, bahkan kerajaan perlu melakukan sesuatu yang ada kalanya lembut, ada kalanya lebih keras lagi dalam menghadapi mereka itu. Beliau dalam pada itu turut menggesa masyarakat untuk memboikot golongan ini dari segi perniagaan, media sosial dan sebagainya bagi memberi keinsafan kepada mereka agar bertaubat. Datuk Dr. Zulkifli juga berharap masyarakat bukan Islam menghormati apa yang diputuskan kerajaan memandangkan agama rasmi Malaysia adalah Islam dan membantras LGBT merupakan kewajipan yang perlu dilaksanakan. Baru-baru ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam kenyataannya berkata pihaknya memberi kuasa penuh kepada penguatkuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk mengambil tindakan terhadap golongan berkenaan namun perlu diberikan didikan atau tarbiyah supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Seorang guru lelaki maut selepas terjatuh dari balkoni tingkat 1 di sekolahnya ketika melakukan persiapan akhir sempena pembukaan sekolah esok. Dalam kejadian jam 12.30 tengah hari tadi di Sekolah Kebangsaan Batu Gajah, Tanah Merah, mangsa berusia 54 tahun meninggal dunia akibat kecederaan parah di kepala. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Deputi Superintendent Zainuddin Muhammad Yusof, ketika kejadian, mangsa sedang melakukan pemeriksaan air bagi memastikan setiap sinki di dalam kelas berfungsi. Beliau dalam persiapan bersama guru-guru lain untuk proses buka sekolah pada keesokan hari. Jadi pada hari ini bersama guru-guru lain telah datang ke sekolah SK Batu Gajah membuat persiapan untuk menyambut pelajar-pelajar pada hari esok. Mangsa dikatakan memanjat keluar dari dalam kelas ke balkoni belakang sebelum memijak kerusi plastik dan tergelincir jatuh pada ketinggian 3 meter. Guru berkenaan mengalami kecederaan parah di kepala berikutan terkena bahagian longkang dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketika kejadian, mangsa bersama 2 rakannya di lokasi berkenaan manakala guru lain berada di dalam kelas. Mangsa mempunyai 5 anak dan mengajar matematik di sekolah berkenaan sejak 17 tahun lalu. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Tanah Merah bagi bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Seorang penganggur didakwa Mahkamah Majistret Tapah atas tuduhan membunuh seorang wanita dipercayai kekasihnya bulan lalu. Ai Majendran, 40 tahun, bagaimanapun hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Muhammad Harith Muhammad Mazlan. Majendran didakwa membunuh Xiao Kanagi, 47 tahun di antara 7 pagi hingga 12 tengah hari di dalam ladang kelapa sawit di kilometer 72 Jalan Ipoh, Kuala Lumpur, Bido pada 26 Jun lepas. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 27 Ogos depan untuk sebutan semula kes. Media sebelum ini melaporkan mayat seorang wanita dalam keadaan separuh bogel dan berulat ditemui dalam ladang kelapa sawit oleh orang awam kira-kira jam 1.45 petang pada 29 Jun lepas. Mayat wanita terbabit ditemui dekat cerun beluka ladang iaitu kira-kira 200 meter dari jalan utama ladang terbabit dipercayai dibunuh. Susulan itu, polis menahan 2 lelaki termasuk tertuduh bagi membantu siasatan. Namun seorang daripada yang ditahan berusia 38 tahun telah dibebaskan dan dijadikan saksi pendakwaan.
Di Pulau Pinang, seorang pengarah syarikat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Khas Rasuah Butterworth atas 4 pertuduhan menyalahgunakan wang milik sebuah syarikat berjumlah RM96,780. Itu dia didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak lebih 5 tahun dan sebat dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Kes akan disebut semula pada 27 Ogos depan. Isu gelap Aziz Rahim minta maaf. Alhamdulillah, bertemu kembali. Ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim hari ini memohon maaf atas penggunaan perkataan gelap yang menimbulkan kekecohan pada sidang Dewan Rakyat semalam. Dalam penjelasannya, beliau memaklumkan tiada niat mengaitkan perkataan itu dengan mana-mana individu dan hanya merujuk kepada kawasan blok pembangkang yang sedikit gelap atas faktor pencahayaan. 2 tahun saya duduk di situ, di same spot di situ, sememangnya kawasan tu gelap dan kami selalu tak dapat perhatian daripada Datuk Speaker. Jadi bila mana semalam beliau tengah bercakap-cakap, saya kata kawasan tu, saya kata gelap, tak nampak kawasan tu. Maksud saya kawasan tu. Bagi saya adalah penting untuk rakyat netizen yang tidak berdosa di luar sana tahu supaya saya tidak ada sama sekali niat untuk memanggil sesiapa gelap kerana diri saya sendiri pun Allah telah takdir saya dilahirkan sebagai gelap. Semalam kecoh apabila Datuk Seri Abdul Aziz mengeluarkan kenyataan gelap tidak nampak kepada Ahli Parlimen Batu Kawan Kasturi Pato yang sedang berdiri untuk menyuarakan pandangannya. 255 individu yang belum menjalani ujian saringan kedua COVID-19 pada hari ke-13 kuarantin di rumah diburu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mereka berdepan hukuman kompaun RM1,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika tidak melengkapkan ujian swab test itu. Jika masih berdegil, insya-Allah pihak polis akan mencari mereka. Dan jika mereka dibawa oleh pihak polis, mereka boleh dikenakan tindakan kompaun sebanyak RM1,000 atau boleh dihadapkan ke mahkamah, dan jika dihadapkan ke mahkamah, mereka boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Tambahnya mereka digesa untuk tampil ke Pejabat Kesihatan Daerah PKD berdekatan untuk menjalani ujian saringan kedua. Tegas beliau, kerajaan memandang serius kegagalan pematuhan SOP yang ditetapkan. Sementara itu, rakyat Malaysia yang ingin pulang dari luar negara wajib jalani ujian saringan COVID-19 3 hari sebelum tarikh berlepas, ia bagi mengelakkan mereka daripada tidak dibenarkan untuk menaiki pesawat. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata tiada keperluan untuk menjadikan pemakaian pelitup muka sebagai mandatory buat masa ini. Kita sekarang ini sangat-sangat menggalakkan pemakaian pelitup hidung dan mulut. Tetapi untuk menjadikan dia mandatory, kalau kita menjadikan dia mandatory, maksudnya mereka yang tak pakai mask akan didenda RM1,000, kalau tak boleh bayar denda akan masuk penjara. Jadi kita tak nak menggunakan kaedah tersebut, tapi kita sangat menggalakkan pemakaian mask terutamanya di khalayak awam, ataupun kalau kita ada gejala, kita digalakkan sangat memakai mask. Sebelum ini, media melaporkan beberapa negara yang menghadapi gelombang kedua atau kemuncak pandemik COVID-19 mewajibkan rakyatnya memakai pelitup muka. Sementara itu, 4 kes baharu COVID-19 dicatatkan hari ini melibatkan jangkitan luar negara, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 8,729 kes. Tiada kematian dicatatkan dan jumlah korban akibat COVID-19 kekal 122 kes.
Polis Kuala Lumpur berjaya menumpaskan 2 kegiatan pengedaran dadah dengan penangkapan 4 lelaki dan seorang wanita di Ceras dan Jalan Kelang Lama. Dalam 2 serbuan itu, pihak berkuasa merampas pelbagai jenis dadah bernilai hampir RM1 juta. Dalam kes pertama, 3 individu termasuk wanita ditahan di Ceras dalam 2 serbuan berasingan pada 9 Julai lepas. Hasil tangkapan, polis merampas pil Aramin 5 yang bernilai lebih RM328,000. Turut disita wang tunai dan kenderaan milik suspek. Bagi kes kedua pula, pada 10 Julai, polis menumpaskan kegiatan pengedaran dadah jenis kokain yang didalangi 2 lelaki di Jalan Kelang Lama dan dadah yang dirampas itu bernilai lebih RM600,000. Dan kegiatan mereka ni 2 bulan juga, iaitu selepas PKP, dan ianya boleh membekal kepada 3,279 mereka yang menagih atau pengguna dadah. So dalam kokain yang kita rampas ni, ianya bukan pasaran tempatan, ianya pasaran ke luar negeri, iaitu apa yang kita dapat intelijen ke negara Taiwan. Polis juga menyita wang tunai dan kenderaan milik suspek yang berjumlah lebih RM200,000. Kesemua suspek kini direman selama 6 hari dan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Manakala di Terengganu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Negeri menahan 2 bot nelayan Vietnam berjarak 106 dan 122 batu nautika daripada Kuala Terengganu dan mendapati kesemua mereka tiada dokumen pengenalan diri serta tiada lesen menangkap ikan di perairan Malaysia. Pengarah Maritim Negeri Terengganu Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, penahanan itu dilakukan pihaknya yang sedang melakukan rondaan OPS Iman 2 hari lalu. Pemeriksaan dilakukan ke atas 28 kru termasuk tekong berumur 20 hingga 56 tahun. Yang pertamalah oleh tangkapan KM Satria pada jam 11 pagi tu. 2 jam mereka cuba melarikan diri kerana kedudukan mereka sangat hampir dengan sepadan. Sebab tu mereka cuba melarikan diri. Dan tangkapan kedua pula tiada siri kejar mengejar lah. Sebab kalau mereka nak lari pun memang jauh sangat dengan sepadan kita. Kesemua mereka telah ditahan dan kedua-dua bot serta hasil laut, minyak diesel dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai RM2 juta turut dirampas. Tambah beliau lagi, APMM mengalami kesukaran memandangkan terpaksa menunda bot berkenaan lebih 38 jam serta kedua-duanya mengalami kerosakan enjin. Kes akan disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana menceroboh dan menangkap ikan di perairan Malaysia dan Akta Immigration kerana tekong dan kru tidak memiliki dokumen pengenalan diri. Tampung lebih ramai jemaah, kemah di pekarangan masjid dibenarkan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Pemasangan kemah tambahan di pekarangan masjid adalah dibenarkan bagi membolehkan lebih ramai jemaah menunaikan solat Jumaat dan fardu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kebenaran tersebut diberikan dengan syarat ia tidak dipasang di luar kawasan rumah ibadah itu. Kalau tak cukup dan perlukan tambahan, mesyuarat bersetuju untuk membenarkan mereka misalnya memasang kemah di luar masjid, tetapi mesti di dalam kawasan masjid. Tak boleh di luar pagar misalnya. Jadi tidak ada limitnya kalau di luar pagar. Tambahnya, pengurusan masjid perlu memastikan jemaah yang solat di bawah kemah mengamalkan penjarakan sosial. Selain itu, prosedur operasi standard perlu dipatuhi seperti pemeriksaan suhu badan dan butiran kehadiran jemaah perlu direkodkan. Jelasnya, kebenaran tersebut diputuskan Musyarat Khas Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan susulan ada permohonan pemasangan kemah tambahan kerana ruang solat yang terhad. Aset tabung haji TH bagi setengah tahun pertama 2020 berjumlah RM78 bilion.
Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata TH juga mempunyai lebihan aset berbanding liability sebanyak 1.9 bilion ringgit. Perdana Menteri juga memaklumkan selaras dengan pelaksanaan Pelan Pemulihan dan Penstrukturan TH, aset-aset yang kurang berdaya saing telah dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas atau SPV iaitu Urus Harta Jamaah Sendirian Berhad UJSB. Tan Sri Muhyiddin memaklumkan syarikat itu dimiliki penuh oleh kerajaan di bawah Menteri Kewangan Diperbadankan atau MKD. Beliau juga menegaskan TH tidak dikuasai oleh orang bukan Islam. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Parit Bunta Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa yang bertanya kepada Perdana Menteri berkenaan kedudukan terkini tabung haji. Datuk Seri Dr. Mujahid turut meminta Perdana Menteri menjelaskan adakah benar kerajaan terdahulu menjual aset TH dan membiarkan agensi itu dikuasai orang bukan Islam. 500 peniaga kecil di wilayah persekutuan akan menerima sumbangan sokongan perniagaan daripada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib menerusi program Bangkit Khaira PPZ. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Ahmad Syukri Yusof, program itu mempunyai 2 fasa dengan fasa pertama bermula bulan ini hingga Disember depan. Kriterianya ialah permohonan itu sama ada dibuat oleh peniaga-peniaga kecil yang terkesan ataupun tim kami sendiri akan turun padang untuk melihat orang-orang ataupun sahabat-sahabat kita yang terkesan daripada COVID-19 yang hendak memulakan perniagaan, mereka tak ada modal dan sebagainya. Jadi orang macam inilah sebenarnya kita akan cari untuk kita bantu mereka mengikut target yang kami sebutkan tadi. Jelasnya penerima sumbangan akan menerima bantuan fasiliti perniagaan serta dipantau selama 2 bulan oleh pihaknya. Mereka juga akan diberikan kelas marketing online bagi meningkatkan pemasaran perniagaan. Dalam pada itu, syarikat Ramli Food Processing Sendirian Berhad menjadi syarikat pertama berkolaborasi bersama PPZ Mawib dalam program tersebut. Dan untuk hari ini, seramai 10 peniaga burger dipilih untuk menerima sumbangan bernilai RM3,000 seorang. Dengan pemberian bantuan ni, kami sebagai peniaga-peniaga kecil lah yang baru bangkit ni, baru tumbuh lepas PKP ni, rasa lega lah. Terima kasih banyak atas inisiatif Pusat Zakat Kuala Lumpur dengan rakan strategik dia orang. Dapat bantuan daripada Ramli Burger selama 2 bulan saya rasa, dan sokongan daripada PPZ dengan zakat sekali lah. Sokongan daripada moral support, bimbingan untuk niaga, kerjasama daripada PPZ dengan Ramli lah. Sertailah misi ibadah korban merentas benua anjuran Persatuan Perniagaan Islam Antarabangsa. Nampaknya berita Al-Hijrah berakhir di sini. Sebelum berpisah, jangan lupa menonton program 60 minit bersama Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya atau MIROS jam 9 malam ini bersama hos Abu Talib Husin. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.